akan membentangkan tentang pengenalan kedatangan Islam di tanah Melayu. Okey, agama Islam yang lahir di semenanjung tanah Arab telah tersebar ke merata dunia, merangkumi sebahagian Eropah, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Kedudukan Asia Tenggara yang terletak di tengah-tengah perjalanan di antara timur dan barat telah membolehkannya menjadi sebuah wilayah yang terbuka yang dikunjungi oleh pedagang dari serata dunia sejak awal abad Masihi lagi. Karyan Islam di rantau ini turut memperlihatkan pembabitian pedagang Islam dalam perdagangan di wilayah ini sejak dulu lagi. Pedagang Islam telah berdagang di pelabuhan seperti Perlak, Pasai, Sulu, Aceh, Patani dan Brunei. Di tanah Melayu pula, Melaka telah menjadi pusat perdagangan utama. Meskipun demikian, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor juga merupakan pusat penting sama ada sebagai pusat perdagangan maupun sebagai pusat perkembangan Islam. Pertapakan Islam di tanah Melayu telah mula berlaku pada sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masih. Walau bagaimanapun, pengaruhnya dalam politik, ekonomi dan sosial hanya menjadi lebih ketara dan mantap sewaktu zaman kerajaan Melaka pada abad ke-15 Masih. Di Melaka, Islam telah menjadi teras penting kepada ekonomi, sosial dan politik negara. Melaka juga telah menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di alam Melayu. Peranan ini telah dilakukan melalui perluasan kuasa, perkahwinan, pendidikan dan kegiatan intelektual. Kedatangan agama Islam ke tanah Melayu telah memperkenalkan beberapa unsur baru kepada amalan pentadbiran dan pemerintahan di tanah Melayu. Ini telah berlaku terutamanya dalam institusi kesultanan dan juga perundangan. Sistem pentadbiran yang diamalkan di tanah Melayu sejak sebelum kedatangan Islam ialah institusi pemerintahan beraja. Institusi raja ini telah dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha yang dikenali sebagai konsep Dewa Raja. Kedatangan Islam telah mengubah kedudukan dan corak institusi raja di tanah Melayu. Golongan raja telah mula menitikberatkan konsep-konsep Islam. Misalnya, istilah bagi sultan Zilullah fil alam dan Zilullah fil ard yang bermakna bayangan Allah di muka bumi telah mula digunakan. Konsep ini menjadi teras institusi raja dan memberikan suatu pengesahan berlandaskan Islam terhadap kewibawaan seseorang raja tersebut. Para pemerintah juga telah menggunakan gelaran seperti Khalifatul Mukminin yang bermakna pemimpin orang mukmin. Contohnya, gelaran ini telah digunakan oleh Sultan Mahmud Shah di Melaka dan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin yang memerintah Pahang antara tahun 1572 hingga tahun 1614. Seterusnya, selepas kedatangan Islam, institusi Sultan di tanah Melayu kekal sebagai institusi berdasarkan pewarisan. Sistem ini meletakkan raja atau sultan sebagai kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di tanah Melayu. Sistem kesultanan yang wujud di Perlis, Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor berbeza daripada sistem di Negeri Sembilan yang berasaskan adat berparti. Di Negeri Sembilan, tunjang kuasa bukanlah terletak pada sultan tetapi pada yang di-Pertuan Besar. Pemerintahan dan pentadbiran sultan dibantu oleh lapisan pembesar seperti bendahara, laksamana, penghulu, bendahari, temenggung dan sebagainya. Institusi Kesultanan Melayu juga mempunyai hubungan yang erat dengan golongan ulama. Golongan pemerintah di Melaka misalnya sering mendapatkan nasihat serta pandangan golongan ulama. Kekukuhan institusi kesultanan adalah berasaskan pegangan orang Melayu terhadap konsep daulat. Konsep daulat ialah pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. Konsep daulat ini tidak wujud secara bertulis, namun konsep ini dipegang sebagai sesuatu yang dipercayai kebenarannya. Konsep ini telah mengangkat kedudukan seseorang raja atau sultan ke tahap yang begitu tinggi dan menimbulkan penghormatan rakyat terhadap institusi tersebut. Sistem perundangan amat penting demi menjamin keharmonian hidup sesebuah masyarakat. Masyarakat Melayu juga mempunyai peraturan hidup yang tersendiri. Peraturan tingkah laku yang dipersetujui ini kemudian telah dikubal menjadi undang-undang dalam Islam. Undang-undang bertulis pula merupakan peraturan atau hukum dan sebuah masyarakat seperti hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan sebagainya. Sebelum kedatangan Islam, orang Melayu berpegang pada perundangan yang dibentuk dalam tradisi Hindu-Buddha yang disesuaikan dengan adat. Saya akan membentangkan tentang kesan kedatangan Islam terhadap sosial budaya. Kesan ini terbagi kepada empat, iaitu pendidikan, bahasa dan kesetaraan, kesenian dan iklan. Pendidikan ialah percara formal, berkembang pesat dan tidak terhad kepada golongan atasan. Selain itu, pendidikan keagamaan diadakan di istana, masjid, rumah, surau, madrasah dan pondok. Istana dijadikan sebagai pusat pengajian agama dan sebagai tempat penyimpanan buku hikayat. Sistem pendidikan yang formal diadakan ialah pendidikan pondok. Pendidikan berdasarkan madrasah yang berdasarkan sukatan pelajaran dan dilaksanakan secara kelas. Yang kedua ialah bahasa dan kesusasteraan. Bahasa dan kesusasteraan ialah tulisan jawi diperkenakan. Selain itu, perbendaharaan kata bahasa Melayu bertambah dengan bertambahnya istilah baru yang berasal dari perkataan Arab. Kesusasteraan dan perkembangan karya telah diperkembang dan perbendaharaan persatuan Melayu telah bertambah. Yang ketiga ialah kesenian. Kesenian ialah pengaruh Islam dalam seni bina, iaitu pembinaan masjid. Selain itu, setelah kedatangan Islam, motif ukiran berubah kepada motif tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan dan geometri. Selain itu, penggunaan seni tulisan Islam yang dikenali sebagai khat atau kaligrafi.
Pengaruh Islam dalam tarian seperti tarian dabus dan nyanyian seperti nazam atau naban. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup ialah amalan protokol atau hijabah dan pengaruh Islam dalam perkabalan diraja. Kesan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional seperti menghormati orang tua, majlis perkahwinan dan majlis bertatam. Dan itu ialah kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi. Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi terbagi kepada tiga. Satu, perdagangan, dua, mantauan dan percukaian. Yang pertama ialah perdagangan. Perdagangan ialah membabitkan lautan Hindi dan lautan Cina Selatan dimonopoli oleh pedagang Islam. Selain itu, pedagang Melayu juga terlibat secara aktif dalam rangkaian perdagangan Timur Barat. Perkembangan pesat sektor perdagangan di kalangan orang Melayu berkait rapat dengan saranan Islam sendiri yang menekankan aktiviti ini. Menjelang pada abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan penting. Dengan kehadiran pedagang asing di Melaka menyebabkan kerajaan Melaka menyediakan kemudahan pentadbiran yang teratur supaya aktiviti perdagangan berjalan dengan licin. Selain itu, dalam aktiviti perdagangan, sistem timbalan sukat telah diperkenalkan iaitu sistem kati dan tahil. Sistem bahala iaitu dacin digunakan untuk menimba rempah ratus. Seterusnya, dua kaedah digunakan dalam urusan perdagangan iaitu pertukaran barang dan jual beli. Di samping itu, matawan terbagi kepada beberapa degree. Contohnya Melaka ialah matawan timah yang berbentuk bulat, beratnya 1/8 tahil dan nama sultan yang memerintah dan tanda Islam dicatat pada matawan. Bagi Johor, matawan ialah timah yang dikenali sebagai wan katun. Tidak mempunyai tarikh dan mempunyai tulisan Jawi dan tulisan Arab. Matawan emas boleh digelar kupon mempunyai emas sebalak 10 gram iaitu 0.5 gram dan 40 gram iaitu 2.6 gram. Nama dan pangkat sultan tertera pada matawan emas itu. Jadi negeri Kedah, matawan ialah timah yang berbentuk ayam jantan yang hingga di atas beberapa cincin dan boleh dipatahkan dan boleh digunakan berasingan. Matawan emas. Bagi negeri Kelantan pula ialah matawan emas yang dikenali sebagai hijab. Seterusnya ialah percukaian. Cukai ialah bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti atau barang tertentu. Contohnya, cukai yang diterima menjadi sebahagian sumber pendapatan kerajaan dan akan disalurkan kembali untuk pembangunan negara. Cukai Melaka terbahagi kepada beberapa jenis. Contohnya yang pertama, cukai tetap iaitu cukai import yang jumlahnya ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ialah barang tertentu yang tidak dikenakan cukai. Orang asing yang meletak di Melaka juga dikenakan cukai. Selain itu, pihak pemerintah menekankan agar golongan kaya dan berkemampuan membayar zakat harta. Selain itu juga, kutipan zakat disimpan oleh Baitul Mal digunakan untuk menyelenggara harta kerajaan. Terima kasih. Pengenalan Hindu-Buddha di Tanah Melayu. Sebelum kedatangan pengaruh kebudayaan India, masyarakat di Asia Tenggara mengembangkan budaya sendiri sejak dari zaman logam lagi. Antaranya ialah kepercayaan animisme. Mulai dari abad ke-3 Masihi, masyarakat mula menerima dan mengamalkan aspek-aspek kebudayaan India setelah wujudnya perhubungan dengan kebudayaan India. Animisme adalah kepercayaan bahawa semua benda hidup dan fenomena alam yang kelihatan bergerak atau hidup adalah mempunyai roh yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Ahli antropologi membezakan animisme dengan animatisme. Animatisme merujuk kepada kepercayaan bahawa benda-benda mati mempunyai semangat, misalnya kepercayaan kepada mana dan sakti. Aspek-aspek kebudayaan India yang mula diterima oleh masyarakat Asia Tenggara ialah seperti sistem kepercayaan dan agama, sistem pemerintahan beraja, kesenian dan kesusastraan. Sehingga hari ini, warisan amalan tersebut sedikit sebanyak masih kekal dalam kebudayaan masyarakat Asia Tenggara. Keadaan ini dapat dilihat kepada masyarakat di Burma, Thailand, Laos, Kemboja dan Vietnam yang masih berpegang kuat dengan amalan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrina Rajibi binti Amran, nombor pendaftaran 17-IKA20F1047 akan membincangkan tentang cara penyebaran agama Hindu-Buddha dan kesan dalam pentadbiran. Cara penyebaran agama Hindu-Buddha. Terdapat 5 cara penyebaran agama Hindu-Buddha. Yang pertama ialah Kshatriya. Kshatriya merupakan golongan yang menyebarkan agama Hindu semasa membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Yang kedua ialah golongan Vaishya. Golongan Vaishya ialah golongan yang membawa agama Hindu semasa datang berdagang di Asia Tenggara. Yang ketiga ialah golongan Brahmin. Golongan Brahmin merupakan golongan yang datang ke Asia Tenggara dan mengajak agama Hindu dalam kalangan penduduk Asia Tenggara. Yang
keempat ialah kebudayaan. Pengaruh agama Hindu-Buddha berlaku apabila aspek-aspek kebudayaan India disesuaikan dengan budaya tempatan yang diamalkan di Asia Tenggara. Yang terakhir ialah perdagangan. Perdagangan dua hala wujud apabila India telah datang ke Asia Tenggara untuk mendapatkan bekalan emas, tetapi dihalang oleh Maharaja Rom kerana bekalan mereka telah berkurangan. Okey, seterusnya saya ingin membincangkan tentang kesan pengaruh agama Hindu-Buddha dalam pemerintahan. Yang pertama ialah Dewa Raja. Raja dianggap bayangan Tuhan di bumi yang turut memiliki kuasa sakti. Kedua ialah gelaran. Gelaran raja mula digunakan selepas kedatangan agama Hindu-Buddha. Yang ketiga ialah kedudukan raja. Raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan. Yang keempat ialah kuasa mutlak. Raja mempunyai kuasa mutlak dalam segala hal pentadbiran seperti tentera dan hubungan luar. Yang kelima ialah undang-undang. Semua perintah raja merupakan undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyatnya. Yang ketujuh ialah derhaka. Rakyat takut untuk derhaka kepada raja kerana mereka menganggap raja ialah bayangan Tuhan di bumi. Yang ke-8 ialah upacara pertabalan diadakan mengikut adat resam orang Hindu oleh golongan Brahmin. Yang ke-9 atau yang terakhir ialah Orde Kosmos. Orde Kosmos ialah raja berkuasa terhadap seluruh alam sekitar. Sekian, Terima kasih Afrina. Saya nak bentang pasal Sriwijaya First. Kita nak tengok pentadbiran. Dalam pentadbiran pusat terdapat 4 kumpulan anak raja iaitu Yuva Raja, Prati Yuva Raja, Raja Kumara dan Raja Putra. Seorang daripada 3 anak raja boleh menjadi raja kecuali Raja Putra kerana anak gundik. Di bawah anak raja terdapat Sinapati. Sinapati itu ketua pentadbiran pusat. Daerah ditadbir oleh golongan datu yang dilantik oleh raja iaitu Parbanda dan Bupati. Parbanda itu keturunan raja dan Bupati itu orang kaya. Next, kita nak tengok kesan-kesan agama Hindu-Buddha dalam kesenian dan kesusastraan. First, monumen iaitu candi menjadi rumah ibadat bagi agama Hindu dan Buddha. Candi ini untuk memperingati orang ternama seperti raja dan peristiwa yang penting. Monumen ini juga tempat menyimpan abu jenazah raja dan keluarganya dan patung dewa bagi sesebuah kerajaan awal. Candi ini juga menjadi lambang keagungan seseorang raja berdasarkan kehebatan seni bina. Contohnya Angkor Wat oleh Raja Suryavarma kedua. Patung Nandiswara dan Drawapala juga di dalam candi berperanan menjaga candi daripada dimasuki roh jahat. Contohnya Angkor Wat dan candi di Lembah Bujang. Akhirnya pengaruh bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit digunakan pada batu bersurat ketuai menjelaskan tentang keturunan raja. Dan juga digunakan untuk inskripsi di Palembang berkaitan dengan amaran raja kepada rakyat supaya tidak menderhaka. Bahasa Sanskrit ini juga meningkatkan pencapaian intelek masyarakat kerana batu-bata bersurat mempunyai maklumat tentang undang-undang dan pemerintahan raja. Dan juga membuktikan masyarakat tempatan mempunyai kemahiran yang tinggi memahat tulisan pada batu bersurat. Mereka juga menggunakan bahasa yang ni untuk berkembang menjadi bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal di Asia Tenggara. Kesusastraan India seperti Ramayana dan Mahabharata menyumbang kepada unsur mitos kesusastraan klasik. Mahabharata diadun unsur tempatan menjadi hikayat Pandawa 5 dan Ramayana menjadi hikayat Sri Rama. Sekian, terima kasih.